Wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada malam ni tajuk kita berkenaan dengan fiqh munakahat, bab nikah kahwin, dan tajuk kecil dia berkenaan dengan perempuan yang haram dikahwini. Perempuan yang haram dikahwini. Baik, saya dah bagi nota tu. InsyaAllah kita akan sama-sama baca. Kita akan lihat pengajaran-pengajaran yang terdapat dalam teks yang kita akan baca ni. Mudah-mudahan lepas ni kita akan lebih faham lah. Baik. Kita mula sekarang. Perempuan yang haram dikahwini. Tuan-tuan boleh hanya rujuk kepada teks yang saya bagi tu lah. Nota tu kan. Bahagian atas tu ialah teks asal, bawah tu adalah syarah dia. Baik. Perempuan yang haram dikahwini terbahagi kepada dua bahagian. Pertama, haram yang berkekalan yang disebut dengan haram mu'abbad. Yang kedua, haram yang tidak berkekalan disebut tidak mu'abbad. Baik. Itu perkara pertama lah. Jadi kata pengarang kitab kita ni, perbahasan tentang perempuan yang haram dikahwini ni ada dua. Ada yang diistilahkan sebagai haram mu'abbad. Haram mu'abbad maknanya haram yang berkekalan. Yang keduanya tidak mu'abbad, maknanya haram sementara. Baik. Cuba kita lihat dalam syarah tu. Haram mu'abbad maksudnya haram yang berkekalan sampai bila-bila. Maknanya bila kita sebut kategori perempuan-perempuan tertentu yang dikatakan mu'abbad ni, sampai bila-bila kita tak boleh nak kahwin dengan dia. Baik. Sementara haram tidak mu'abbad ni, dia haram sementara. Baik, cuba kita baca. Haram tidak mu'abbad. Haram berlaku bila menghimpunkan dua nasab atau susuan yang sama pada satu masa. Ini yang kata haram tidak mu'abbad, tidak kekal ni. Maknanya menghimpunkan dua nasab. Dua nasab atau dua susuan yang sama pada satu masa. Seperti isteri dengan adik-beradik isteri. Maknanya nak himpun dua adik-beradik menjadi isteri kepada seorang suami. Tak boleh. Tak boleh. Baik, tak boleh nak himpun. Ataupun adik-beradik susuan isteri. Nanti bila kita masuk bab susuan, kita akan dapat faham susuan dengan nasabnya sama, tuan-tuan. Orang yang haram dengan sebab nasab juga haram dengan sebab susuan, sama dengan sebab nasab, dia sama. Okey, baik. Yang tu kita tolak ujung dulu, kita akan baca kemudian. Jadi maknanya tidak mu'abbad ni menghimpunkan dua adik-beradik. Ataupun dua adik-beradik susuan. Contoh, satu orang tu dia sepupu, kan? Tapi masa kecil walaupun sepupu, dia menyusu. Jadi jadilah adik-beradik susuan. Jadi walaupun sepupu, tak boleh juga himpun sekali. Hukum asalnya adik-beradik tak boleh, tapi susuan tak boleh juga. Nanti kita akan lihat apakah syarat-syarat yang boleh menyebabkan aktifnya larangan ataupun akibat susuan tadi. Dia ada, bukan macam tu je, dia ada syarat-syarat dia. Baik. Saya ulang balik, seperti isteri dengan adik-beradik isteri, ataupun isteri dengan adik-beradik susuan isteri. Isteri dengan ibu saudara, tak boleh himpun.
Manalah tahu kadang-kadang dah kahwin dengan isteri berkenan dengan mak saudara. Mak saudara pun umur lebih kurang. Kan ada kan kadang-kadang faktor perkahwinan mak saudara dengan isteri tu lebih kurang berkenan. Tak boleh. Mak saudara tak boleh. Ataupun berkahwin lebih 4 orang perempuan. Tu dah cukup 4, yang lain tu haram, tak boleh kahwin. Tapi dia haram sementara. Katakanlah seorang tu meninggal. Bolehlah, baru boleh. Jadi sementara saja. Perempuan yang bersuami pun tak boleh. Tapi perempuan yang telah bersuami, kita tak boleh nak ambil dia jadi suami isteri kita. Haram. Tapi haram dia haram sementara. Bila dia dah bercerai, habis iddah dia, bolehlah. Ini adalah perbahasan tentang haram yang sementara. Baik. Kita baca lagi. Termasuk dalam haram yang berkekalan itu berkahwin dengan jin perempuan. Dia sebut pasal jin hari ni. Termasuk dalam haram berkekalan itu berkahwin dengan jin perempuan. Iaitu menurut pendapat yang difatwakan oleh Ibnu Yunus dan Ibnu Abdus Salam. Tetapi menurut fatwa Syekh Al-Kamuli harus berkahwin dengan jin. Baik, yang kata tak boleh itu ialah mazhab qaul fatwa yang masyhur dalam mazhab Syafi'i. Qaul yang masyhur dalam mazhab Syafi'i. Tapi sebenarnya memang ada perbahasan, tuan-tuan. Ada perbahasan yang sampai ke satu tahap ada fatwa-fatwa yang mengharuskan. Kenapa jadi macam tu banyaklah bendanya kan, sebab-sebab tu. Nanti kita akan lihatlah di antara kenapa jadi macam tu. Sebab ada kes-kes yang berdasarkan kepada riwayat-riwayat yang tidak dhaif, ada interaksi di antara manusia dengan jin, ada. Itu kita buat ujung nanti dah, lepas ni baru kita baca. Baik, oleh sebab dia sebut pasal jin, jadi saya pun masukkan sedikit beberapa maklumat berkenaan dengan perkahwinan dengan jin lah. Cuba tuan-tuan tengok nota syarah nombor 2 tu, perkahwinan dengan jin. Jadi siapa-siapa yang berminat tu boleh tengok ni lah. Takut ada yang berminat kan. Baik, huraian Dr. Zulkifli Al-Bakri, nota di mana sumber tu saya tulis ke bawah. Okey, mula-mula dia kata ta'rif jin dan hakikat kewujudannya. Ibnul Mansur menyatakan dinamakan al-jin kerana terlindung dan terhalang mereka itu daripada pandangan. Itu di segi istilah lah, definisi. Disebut lagi, kewujudan mereka tidak dapat dilihat oleh kita. Ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Memang jin ni wujud, tuan-tuan. Jin ni wujud, cuma kita tak nampak. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, innahu, sesungguhnya dia, yarakum, melihat kamu, huwa qabiluhu min haitsu la yarawnahum. Dia dan golongannya dapat melihat dari mana, yakni dari suatu tempat yang tidak dapat kamu melihat mereka. Surah Al-A'raf ayat 27. Jadi ayat ni memberitahu pada kita memang bangsa jin ni dapat lihat kita, dan dia dapat lihat kita daripada tempat yang kita tak tahu. Dia nampak, memang nampak kita. Jadi huraian Dr. Zul lagi, bahawa orang yang mengingkari kewujudan jin dan syaitan, pada hakikatnya mereka mengingkari perkara yang sudah mencapai taraf mutawatir, yang kalau disanggahi atau dinafikan ditakuti akan jatuh pada kekufuran kerana menafikan sesuatu yang mutawatir. Baik, kata Dr. Zul ni nak bagi tahunya,
cerita jin ni disebut dalam Quran, disebut dalam hadis-hadis yang qat'i. Qat'i ni hadis yang putus. Sebarang dalil yang putus tak boleh kita engkar. Jadi cerita jin ni memang sahih. Okey, yang kedua kata Dr. Zul, jin juga ditaklifkan seperti manusia. Taklif ni maksudnya jin ni diperintahkan untuk ikut Quran, ikut hadis. Sebanyak mana benda yang kita diperintahkan, dia pun sama tuan-tuan. Cumanya bentuk pelaksanaan tu sedikit berbeza sebab kita nampak, dia tak nampak. Itu saja. Yang lain semua sama. Solat, puasa, zakat, semua dia kena. Pelaksanaan nikah kahwin, bab nafkah, bab muamalat, bab munakahat, semua sama tuan-tuan jin ni. Cuma kita tak nampak dia, dia tak nampak kita. Itu saja. Jadi kata Dr. Zul, dia ambil ayat Al-Quran surah Ar-Rahman. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat Tuhan kamu berdua yang manakah hendak kamu dustakan. Baik, dia nak tuju kepada tafsiran ayat ini. Tafsiran Imam Ar-Razi. Imam Ar-Razi tafsir ayat fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ni, dikata dia, kesemua ulama telah bersepakat bahawa golongan jin semuanya adalah mukallaf. Maknanya bila dia akil balik, dia kena solat. Sama macam kita. Sebanyak mana, katakanlah kita, apa hukum kita solat berjamaah dekat surau? Apa hukum solat berjamaah dekat surau? Fardu kifayah. Fardu kifayah. Sama jugalah dengan jin. Jadi kalau kita solat, tiba-tiba bunyi belakang ada orang tapi tak ada, maknanya dia mari dah tu. Dia mari. Point dia pun sama macam kita sebenarnya. Lepas tu dia cerita pasal perkahwinan antara jin dan manusia. Kata Dr. Zul, okey, sebelum tu tuan-tuan kena pegang dulu. Fatwa yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, tak boleh kahwin dengan jin. Pegang yang tu dulu. Oleh kerana benda ni memang ada khilaf, jadi saya kena sebutlah. Kurang-kurangnya tuan-tuan tahu. Kalau orang berpandangan macam tu, ikut dia lah, dia nak kahwin dengan jin. Kan? Baik, berkenaan dengan isu perkahwinan antara jin dan manusia, secara ringkasnya terdapat 3 pandangan ulama, kata Dr. Zul. Yang pertama, hukumnya haram. Hukumnya haram. Ini pendapat Imam Ahmad, Imam Az-Zuhri, Al-Hakam, Qatadah, Hasan Al-Basri. Ni semua ulama-ulama besar, termasuk ulama zaman tabi'in ni. Dan termasuk Al-Ghazali kata sekali. Yang kedua, hukumnya makruh. Maknanya ada kata makruh, tuan-tuan. Inilah pendapat Imam Malik. Pendapat Imam Malik. Hal Imam Malik ni pada cerita, dan pandai saya cerita kat tuan-tuan. Qatadah, Al-Hakam, Al-Hasan, Uqbah, Ishaq bin Rawahih, ni semua ulama besar ni semua, tuan-tuan. Bukan Ishaq bin Rawahih ni ahli fiqh besar, tuan-tuan. Cumanya mazhab dia je tak berkembang. Dia ni lebih awal daripada Imam Syafi'i, kata salah saya. Kemudian satu lagi, hukumnya harus kahwin. Ini pendapat sebahagian ulama Syafi'i. Itu sebab tadi bila kita baca kat depan, dalam mazhab Syafi'i, sebab kitab Idamah Penuntut ni mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i dia bagi 2. Satu yang kata Ibnu Yunus dan Ibnu Abdul Salam, dia kata haram. Tapi yang kedua, Qaumuli kata harus, dia kata. Kedua semua tu dalam mazhab Syafi'i. Jadi balik pada yang ni, dia kata hukumnya harus, ini sebahagian pendapat ulama Syafi'i. Ini juga pendapat sebahagian salaf seperti Al-Tha'labi, Al-Amshi, Uthman Ibn Sa'id dan lain-lain. Ya, boleh untuk manusia berkahwin dengan jin, dia kata. Baik, yang ni komentar daripada Dr. Zul.
Kami juga berpendapat bahawa tidak harus perkahwinan antara jin dan manusia kerana berlainan jenis dan juga tabiatnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja, dan Allah menjadikan bagi kamu dari diri kamu sendiri berpasang-pasangan. Ini hujah Dr. Zul. Dr. Zul guna yang ni. Dia kata wallah, dan Allah ja'ala menjadikan lakum bagi kamu min anfusikum dan diri kamu azwaja berpasang-pasangan. Maknanya manusia berpasangan manusia, jin dengan jin, binatang dengan binatang dan sebagainya. Jadi mafhum daripada kenyataan ini menunjukkan kepada kita bahawa manusia dikurniakan Allah isteri dan suami mereka dari jenis mereka sendiri, dan ia terbeza yang amat ketara antara manusia dengan jin. Baik. Itu komentar. Baik, saya nak sebut sikit kat tuan-tuan. Biar tuan-tuan tahu sebenarnya kita dengan jin ni rapat tau. Kita dengan jin ni rapat, cuma kita tak tahu aja. Kita tak nampak aja. Saya nak bawa satu cerita yang berlaku zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Dan ini direkodkan dalam riwayat-riwayat yang banyak. Paling-paling kurang riwayat ni hasan. Cuma riwayat ni bukan hadis Nabi lah. Dia kisah sahabat. Baik, ada satu cerita tuan-tuan. Ada satu cerita. Ada satu cerita di zaman Umar, satu orang lelaki. Satu orang lelaki, ringkasnya, dia nak keluar solat Isyak. Bila keluar solat Isyak, tak balik-balik. Dia keluar solat Isyak, dia tak balik-balik. Okay? Bukan sekejap tuan-tuan, 4 tahun. Jadi, bila berlaku benda ni, isteri dia tu pergi mengadu ke Sayyidina Umar. Okey, mengadu Sayyidina Umar. Cerita ni diriwayatkan oleh banyak hadis, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta' dia. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain. Jadi, pergi jumpa dengan Sayyidina Umar. Mereka ceritanya, Umar suruh tunggu 4 tahun. Mereka cerita. Dia tunggulah 4 tahun. Lepas 4 tahun, Umar kata tunggu iddah. Dia kena beriddah, bagi tempoh 4 tahun, dia beriddah. Lepas beriddah, kahwin lelaki lain. Nak jadi cerita tuan-tuan. Lepas tu lelaki tu balik. Bila balik, dia tengok isteri dia dah kahwin dengan orang lain. Kena kat kita macam mana? Tiba-tiba bini kita kahwin dengan orang lain. Tak menggelupur jawab dia. Menggelupur lah dia. Dia challenge Sayyidina Umar. Kenapa jadi macam ni? Lepas tu Sayyidina Umar cerita, kamu tak ada 4 tahun, dia kata. 4 tahun kamu tak balik. Jadi rekah ceritanya, lelaki tu pun cerita kat Sayyidina Umar apa yang berlaku. Dia cerita masa dia nak keluar solat Isyak tu, dia kena tangkap dengan jin. Saya tak tahulah, setengah-setengah orang cerita antara jin yang ganah ni jin panah pasir, wallahu alam, itu orang cerita lah. Dia kena tangkap. Bila kena tangkap, dia dipenjarakan. Jadi kalau tuan-tuan nak tengok baca cerita ni panjang lah, saya ambil ringkas. Dia kena tahan. Lepas tu nak jadi cerita, jin yang tangkap dia tu jin kafir. Lepas tu nak jadi cerita, berlaku peperangan di antara jin kafir dengan jin Islam. Lepas tu jin Islam tu berjaya mengalahkan jin kafir. Lepas tu jin Islam tu dia masuk tempat jin kafir, jumpa manusia duduk dalam penjara. Jumpa manusia. Itu cerita dia. Jumpa dengan manusia. Lepas tu dia tanya, kamu buat apa di sini? Kata, saya ni kena tahan.
Lepas tu ringkasnya dia bagi pilihan. Kamu nak kekal duduk sini ke nak balik? Duduk sini kena kahwin dengan jin lah, macam tu kan. Ataupun nak balik. Dia kata aku nak balik. Dia balik. Balik tu lah dia jumpa dengan Sayyidina Umar. Jadi cerita ni panjang lah. Jadi berdasarkan kepada ni, Imam Malik dia tulis fatwa dalam kitab Muwatta dia. Saya baca fatwa dia. Fatwa dia ni dalam kitab Muwatta dia nombor 1054. Okay, dia tulis, seorang wanita yang kehilangan suaminya dan tidak mengetahui keberadaannya, maka hendaklah dia menunggunya selama 4 tahun. Kemudian menjalani iddah selama 4 bulan 10 hari dan setelah itu boleh menikah. Ni disebut dalam Muwatta. Jadi poin dia nak bagi tahunya, benda ni ada tuan-tuan. Benda ni ada dalam riwayat-riwayat yang kuat. Banyak riwayat, bukan satu. Banyak. Jadi boleh jadi dengan perbahasan seperti ini, maka keluarlah cerita ada ulama yang berpandangan boleh ada interaksinya dengan jin perempuan. Kan? Habis itu. Saya sebut ni takut ada yang berminat tu sajalah. Kan? Sambung. Itu sebab dalam isu jin ni kan, kita nak kena faham juga tuan-tuan. Nak kena faham. Ada tempat-tempat tertentu memang tempat jin. Kalau tuan-tuan nak baca sedikit kisah dia, tuan-tuan boleh baca tentang dalam tafsir Ibnu Katsir, kok Melayu pun ada. Tafsir kepada ayat wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Masuk kat situ boleh baca tafsiran banyak cerita. Ringkas ceritanya macam ni tuan-tuan. Ayat tu wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malaikat, inni ja'ilu fil ardi khalifah. Aku nak buat khalifah atas muka bumi. Ini cerita masa-masa Nabi Adam nak dijadikan lah. Allah nak buat khalifah di muka bumi Nabi Adam lah. Tiba-tiba malaikat cakap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat kata apa? Malaikat kata, apakah engkau ingin menjadikan makhluk yang menumpahkan darah di muka bumi? Sedangkan kami semua ni bertasbih, bertahmid kepada kamu. Kemudian wujud Allah kata, inni a'lamu ma la ta'lamu, sesungguhnya aku ni tahu apa benda yang kau tak tahu. Jadi malaikat cakap macam tu apakah kamu nak jadikan makhluk yang menumpahkan darah di muka bumi? Mengikut tafsir Ibnu Katsir, sebelum zaman Nabi Adam, makhluk yang ada kat dunia ni jin tau. Dipenuhi dengan jin. Dipenuhi dengan jin. Lepas tu pula jin ni masa tu perangai dia buruk, suka bergaduh, suka berperang, berbunuh-bunuhan antara satu sama lain zaman tu. Dan tapi dalam kalangan jin yang suka bunuh-membunuh ni, lahirlah pula satu nama yang bernama Azazil, yang akhirnya kita kenal dia merupakan asal iblis. Jadi Azazil tak macam tu. Azazil ni lain. Dia perangai dia lain. Perangai dia suka ibadah. Akhirnya, ringkas cerita, dia jadi ketua para malaikat. Jadi, bila dah berlaku pembunuhan atas muka bumi ni, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Azazil. Sekarang ni iblis, masa tu ketua malaikat. Perintahkan Azazil, mengambillah satu kumpulan malaikat, mu turun dekat bumi, kau pergi perangi jin-jin yang buat kerosakan atas muka bumi. Tu sebab bila malaikat jawab, bila Allah kata wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak jadi khalifah atas muka bumi kan. Pada mereka kata, apakah kamu nak menjadikan makhluk yang merupakan darah? Itulah sebab dianya. Sebab jin sebelum tu memang duk bergaduh hari-hari. Berperang hari-hari bergaduh. Jadi bila iblis turun, maaf, masa tu bukan iblis lagi, Azazil. Azazil turun dengan malaikat, lagi seram habis.
Jadi dia bunuh habis jin-jin tu. Tapi ada segolongan jin yang sempat lari. Yang sempat lari. Jin yang masa tu tuan-tuan memang terkenal dengan kasar dia. Dia kasar, bengis. Jadi jin yang lari ni lari ke mana? Berdasar pada tafsir Ibnu Katsir, dia lari di bukit-bukit, di lembah-lembah, di sungai-sungai. Tu tempat dia tu. Di laut-laut, tempat dia. Jadi yang tu akhirnya dibiar je. Sampailah sekarang. Jadi mana sakit baki dia tu masih ada. Maka kalau kita nak pergi tempat-tempat macam tu kena beringat. Walaupun orang kata nak buat nak buat program bina semangat ke apa, kena beringat. Bukan semua tempat kena ada jin jenis tangkap awak lari macam tu, takkan nyaya. Benda tu ada tuan-tuan. Benda ni ada. Jadi kalau tuan-tuan nak baca detail, boleh tengoklah dalam tafsir Ibnu Katsir. Cumanya kebanyakan riwayat-riwayat tu ialah riwayat Israiliyat. Dalam tafsir Ibnu Katsir pun ada riwayat Israiliyat. Dan tafsir Ibnu Katsir pun ada riwayat Israiliyat. Okey, saya nak tanya satu. Boleh tak kita mengambil maklumat daripada riwayat Israiliyat? Hari ni kita santai boleh ya? Sebab tak larat nak agresif lagi ni. Boleh tak kita ambil riwayat daripada Israiliyat? Siapa boleh jawab? Jawabnya boleh tuan-tuan. Jadi kita kena faham sebab ada satu golongan, tuan-tuan pun biasa dengar lah. Israiliyat tolak tepi terus. Tak boleh. Tak betul. Dalil dia hadis Nabi. Hadis Nabi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sahih. Lepas ni tuan-tuan cari dalam Google, mesti jumpa punya. Imam Bukhari ambil daripada sahabat nama dia Abdullah bin Amru. Abdullah bin Amru. Tuan-tuan ingat ni cerita Israiliyat. Saya bagi tahu benda ni nak patahkan ada satu golongan tu ketat sangat. Asal Israiliyat tolak tepi. Tak boleh, tak betul. Okey, riwayat Bukhari daripada Abdullah bin Amru. Nabi kata, okey, cerita dia macam ni. Satu hari ada seorang sahabat yang bercakap dengan Abdullah bin Amru rasanya, ataupun mungkin Abdullah bin Amru sendiri. Dia dengar satu orang sahabat lain suka pergi jumpa orang Yahudi yang masuk Islam untuk ambil cerita-cerita daripada kitab Taurat untuk tafsir Quran. Tuan-tuan faham? Kenapa benda ni berlaku tuan-tuan? Sebab kitab Taurat ni dia detail. Kan Al-Quran kan dia rengkah kan? Jadi bila ambil kitab Taurat ni, bila tahu cerita detail tu, seronoklah sikit tahu detail. Jadi ada sahabat buat benda ni. Dia pergi kepada dan pendeta Yahudi yang masuk Islam ramai tau. Antaranya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam sahabat besar. Dia pendeta Yahudi besar masuk Islam. Baik. Jadi bila dia ambil benda ni, ada sahabat komplain, ya Rasulullah, ada sahabat ni pergi jumpa orang Yahudi, ambil cerita-cerita daripada Taurat, masuk. Maka Rasulullah SAW pun bersabda. Ni saya nak sebut. Hadis riwayat Bukhari daripada Abdullah bin Amr. Kata Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, ballighul anni walau ayah. Tu. Saya ulang balik. Ballighul anni walau ayah. Maksudnya, sampaikan dariku walaupun sepotong ayat. Satu. Ayat ni, bahagian pertama ni nak ceritanya, tugas kita bila dapat tahu satu berita, kena sampaikan. Kena sebar satu. Lepas tu Rasulullah sambung. Rasulullah kata, وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيل. وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيل. وَحَدِّثُوا maknanya, kau ceritakanlah an daripada Bani Israel. Tuan-tuan dengar. وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي. Kau ceritakanlah daripada Bani Israel. Kau ceritalah, ambillah benda-benda daripada Bani Israel, kau ceritakanlah. Ujung tu Nabi kata,
wala haraja. Wala haraja. Wala haraja ni, itu tak apa, kata Nabi. Itu tak apa. Jadi, berdasarkan pada kaedah ini, Nabi kata tak apa, ambil. Daripada cerita-cerita Bani Israel tak apa. Wala haraja. Tapi ujung tu Nabi sebut lagi. Ujung tu adalah suatu orang panggil apa ni? Suatu kaedah yang Nabi ajar supaya jangan kau sewena-wena juga. Nabi kata apa? Waman kadzaba alayya muta'ammidan. Saya ulang balik. Waman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adu minan nar. Waman kadzaba alayya. Waman, dan siapa dia? Kadzaba. Kadzaba ni bohong. Kadzaba alayya, berbohong atas nama aku. Muta'ammidan, dengan sengaja. Falyatabawwa maq'adu minan nar, maka akan disiapkan tempat tinggal dalam neraka. Tuan-tuan faham tak saya cerita slow-slow tu kan? Jadi hadis ni nak cerita bahawa kita boleh ambil. Jadi bila kita baca tafsir Ibnu Kathir sebut benda ni daripada Israiliyat, boleh ambil. Yang tak boleh ambil macam mana? Maka Ibnu Kathir ajar. Ibnu Kathir ajar dalam bahagian depan tafsir dia tu, bahagian muqaddimah. Okey, tuan-tuan ingat ni sampai bila-bila. Ini dalam hal berurusan dengan Israiliyat. Yang pertama, bila mana riwayat Israiliyat itu berbetulan dengan prinsip Quran dan hadis, pakai. Tuan faham? Israiliyat tu berbetulan dengan prinsip Quran dan hadis. Bukan betul sebiji-sebiji, dia punya prinsip-prinsip. Boleh pakai. Yang kedua, bila mana riwayat Israiliyat itu bertentangan dengan Quran dan hadis, tinggal. Yang ketiga, bila mana riwayat Israiliyat itu tak jelas, bertentangan ke, sama ke, kamu diam aja, kata Ibnu Kathir. Jadi poin dia tak bagi tahunya tentang riwayat Israiliyat ni boleh pakai. Boleh pakai. Tinggal lagi kita kena beringat benda-benda yang bertentangan tak boleh lah. Dan saya rasa macam tuan-tuan semua, kita dah tahu dah asas-asas perkara yang patut kita pegang dalam agama kan. Bab tauhid, bab fiqh dan sebagainya. Baik, itu saya sebut sikit berkenaan dengan riwayat Israiliyat. Habis pasal jin. Seterusnya, muka surat 3, perempuan yang haram dikahwini haram dengan sebab nasab. Baik, sebelum tu, muka surat 2 tu, bahagian hujung sekali, saya ada tulis perempuan yang haram dikahwini berdasar pada nas Al-Quran ada 14 orang. Kita tunjuk dulu ni, ada 14 orang. 7 dengan sebab keturunan. Yang kedua, 2 dengan sebab susuan. Dia sebut saja susuan, tuan-tuan. Dia kata 2 dengan sebab susuan. Tapi daripada 2 susuan tu, dalam Al-Quran sebut 2. Ibu yang menyusukan dan saudara susuan. Tapi daripada ibu susuan dan saudara susuan tu, dia pecah jadi 6. Sama macam nasab juga. Okey, baik. Tapi di segi senarainya, 2 dengan sebab susuan. Yang ketiga, 4 dengan sebab bersemenda. Saya guna istilah bersemenda ni maknanya dengan sebab ikatan perkahwinan. Contoh, satu orang tu berkahwin dengan isteri dia, maka haram dia berkahwin dengan mak mertua dia sampai bila-bila. Itu bersemenda. Okay, yang keakhir sekali ni, 1 dengan sebab dihimpunkan. Ini yang kita sebut tadilah. Menghimpunkan 2 beradik tak boleh. Baik. Perempuan yang haram dikahwini, kita baca dulu. Haram dengan sebab nasab ialah yang pertama, ibu ke atas. Ibu ke atas.
Ibu ke atas maksudnya ibu, nenek, kalau ada tok nyang, semua tu tak boleh. Tak boleh. Yang kedua, anak perempuan ke bawah. Anak perempuan ke bawah maksudnya anak, cucu, cicit, semua-semua tu lah. Mana bila dia jadi anak perempuan, cucu, cicit, semua tu tak boleh. Baik. Dia kata anak perempuan ke bawah, tetapi anak zina halal dia berkahwin dengannya menurut qaul ulama yang lebih sah. Cuma makruh sahaja. Ni dia sebut pasal anak zina. Yang pentingnya di segi nasab, yang pertama ibu ke atas. Yang kedua anak ke bawah, anak, cucu, cicit, ciat, semua ke bawah tu. Baik. Tiba-tiba dia sebut tentang anak ni, anak zina tak masuk, dia kata. Anak zina tak masuk. Maknanya satu orang tu berzina, okey, kemudian ada anak. Kalau ikut kaedah ni, okey, berzina maksudnya tanpa perkahwinan dengan sah lah. Dia boleh kahwin. Tapi kalau tahu, tak sanggup lah kan, anak sendiri. Tapi di sisi kaedah boleh kahwin. Cumanya, berdasar pada qaul yang sahih, dia kata makruh. Baik. Dia kata lagi, adapun perempuan yang berzina itu tidak halal berkahwin dengan anaknya yang lelaki yang diperolehi daripada zina. Baik, yang disebut tadi boleh kahwin tu lelaki. Lelaki nak kahwin dengan anak zina perempuan. Tapi kalau mak berzina, dia melahirkan anak lelaki, dia tak boleh. Dia tak boleh. Mak lain. Tadi yang kata boleh tu lelaki saja. Baik. Ketiga, saudara perempuan. Sama ada sebibu atau sebapa. Atau sebapa. Atau seibu. Dalam bahasa Arab disebut ukhtun. Maknanya saudara perempuan. Tak kiralah saudara perempuan tu seibu sebapa, ataupun seibu, ataupun sebapa, semua tu haram dikahwini. Tak boleh. Baik. Kita baca dulu tu ya, maknanya huraian minggu depan lah. Okey. Kemudian emak saudara adik-beradik ibu. Emak saudara adik-beradik ibu. Dalam bahasa Arab disebut khalatun. Maknanya mak saudara lah, adik-beradik ibu. Tak boleh juga. Kemudian emak saudara adik-beradik bapa. Maknanya mak saudara sebelah bapa. Pun tak boleh juga. Tak boleh juga. Dalam bahasa Arab disebut amtun. Tak boleh juga. Baik. Yang keenam, anak saudara perempuan daripada saudara lelaki. Pun tak boleh juga. Tak boleh juga. Dalam bahasa Arab disebut bintu akhi. Anak saudara perempuan daripada saudara perempuan. Dalam bahasa Arab disebut bintul ukhti. Jadi, kesemua ketujuh-tujuh ni tak boleh dikahwini secara tetap sampai bila-bila. Okay. Baik, saya rasa kita berhenti setakat ni, insya-Allah taala. Pada kuliah yang akan datang kita akan lihat nas dia. Yang tujuh-tujuh ni tuan-tuan, dia ada nas Al-Quran secara jelas. Mana tak boleh nak lari. Tak boleh nak lari, tak boleh nak langgar. Kalau tak nak beriman dengan benda ni, batal syahadah. Maknanya kuat. Saya sebut benda tu nak ceritanya perbahasan atau dalil yang mengatakan yang haram dikahwini secara sampai bila-bila ni, dalilnya Al-Quran dan dalilnya jelas. Kalau tuan-tuan nak baca kat rumah boleh, apa dalilnya, saya tulis itu surah An-Nisa ayat 23. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan ke? Ada soalan? Jadi mudah-mudahan sikit sebanyak daripada apa yang kita baca hari ini, kita dapat ilmu untuk jadikan panduan
untuk meneruskan urusan kita atas muka dunia ini. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.